Macam mana nak jadi seorang YouTuber? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum. Hafiz. Assalamualaikum. Okay, boleh ya? Boleh dengar? Clear? Okay, boleh. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning to all our participants that yang tengok live dekat dalam website Wada dan juga ada yang daripada Facebook live dekat page Enka 2020. So today we will start our session, hangout session 4 with Ummu kita Al-Fatihah first. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so today kita bersama dengan Cik Muhammad Nafis, CEO UI Platinum Group, Sdn Bhd. Okay, so we're talking about a topic on Syariah Business League, easy game or hard game. Okay, so satu tajuk yang agak hangat untuk yang dibincangkan sesama para usahawan buat masa ni. So sebelum kita teruskan dengan tajuk kita, so boleh tak Cik Hafiz just introduce a brief about yourself first. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ni introduce je belum masuk konten lagi kan Belum konten lagi. Just introduce dulu. Okay, saya Muhammad Nafis bin Abdul Muiz, merupakan graduan daripada Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia dan kini berkhidmat di beberapa institusi sebagai penasihat syariah ataupun sebagai syariah eksekutif secara tak langsung di beberapa syarikat dan juga merupakan ketua pegawai eksekutif
di UI Platinum Group, Sdn Bhd, dan juga merupakan salah seorang executive committee di Malaysia Young Syariah Scholars Association. Okey, itu mungkin sedikit. Okey, itu dia. Kita punya speaker yang agak hebat pada hari ni datang untuk membincangkan tajuk Syariah Business League, Liga Syariah di dalam perniagaan. Okey. Jadi kita akan terus ke kita punya soalan pertama yang mana merupakan basic lah. Okey, so macam mana kita nak yang dimaksudkan dengan syariah di dalam perniagaan ni, Cik Nafis? Okey, baik. Terima kasih Haikal. First kali sebelum saya nak teruskan konten ni, saya cuba nak bagi nampak our conversation ataupun discussion ni lebih bersifat santai dan relax. Ya, betul. Sebab saya pun sebenarnya pun baru balik pada meeting. So bergegas bila tengok balik ada notification hari ni daripada saudara Haikal berkenaan dengan kita punya discussion yang ni. So nak turn balik kita punya kata apa personality pagi tadi, iaitu meeting secara formal, nak turn to informal punya conversation. Dia ambil masa sikit. Alright, okay, baik. So apa-apa pun saya mengucapkan terima kasih. Saya sangat menghargai atas jemputan daripada EDC, Entrepreneur Development Center, melalui program NCAR yang diusahakan ataupun diuruskan oleh saudara Haikal. Dengan UAA ni banyak kali juga kita ada session dengan EDC dan juga Career and Counselling Department. Okay, dan juga beberapa jabatan-jabatan lain lah. Bila bercakap tentang syariah, kita sebenarnya bercakap tentang kehidupan. So bila kita bercakap tentang kehidupan, bermaksud syariah ini diperlukan dan relevan sehingga akhir hayat. Maksudnya syariah ini perlu ada di setiap perkara, perlu ada di setiap petak-petak kehidupan, perlu ada walaupun perkara sekecil mana pun perkara, perlu ada. So ia bermaksud syariah ini penting untuk berada dan terus ada development padanya. Alright, so maksudnya kat sini bila perlu ada, maksudnya adalah essential, benda yang sangat diperlukan. Dan bila bercakap tentang development, ia lagi kritikal diperlukan. Maksudnya bila ada satu perubahan ataupun peredaran zaman, ataupun era globalisasi, ataupun era teknologi, ataupun era AI, ataupun IR4, Industry Revolution 4, perlu ada pengembangan. Kalau sebelum ini kita bercakap tentang syariah yang berkonsepkan ataupun bersifat satu tempat je, contohnya macam Islamic Finance. Okay, tapi kalau dulu kita bercakap tentang Islamic Finance sebab keperluan ataupun kesedaran masyarakat ketika itu pada sektor tersebut. Tapi bila bercakap tentang syariah pada masa kini, ia dah bersentuh tentang hospitality, ia bersentuh tentang management, pengurusan, bersentuh tentang tourism, pelancongan, dan banyak perkara lagi, halal, F&B dan sebagainya. Termasuklah akan datang nanti bila kita masuk era IR 4.0 ataupun era-era baru, mungkin kita dah bercakap tentang IR 5.0, dan syariah ni perlu ada dan lebih laju berbanding industri revolution tersebut. Tu sedikit lah tentang apa respon ataupun soalan daripada Haikal tadi. Okey, baik. Okay, terima kasih Cik Nafis. Okey, jadi untuk kita nak terapkan isu-isu ataupun nilai-nilai syariah ni di dalam perniagaan-perniagaan yang semakin maju dalam IR 4.0 semua, sebab kalau kita tengok pada hari ini main player dia adalah non-Muslim. Jadi macam ni kita nak bawakan macam kita katakan okey, isu yang terbaru yang hangat dibincangkan adalah pasal isu vaksin. Macam mana nak katakan vaksin tu tidak mengandungi apa-apa unsur-unsur apa yang
tidak patuh syariah ke ataupun yang tidak halal bagi kegunaan orang Islam. Macam mana kita nak menerapkan isu syariah tu? Okey, baik. Berkenaan dengan soalan tersebut, mungkin saya nak clearkan kepada semua audiens, kita tidak menjual syariah, tetapi kita cuba educate value syariah tu kepada masyarakat Muslim, even non-Muslim. Bila kita bercakap tentang syariah ataupun human being, dia bukan sahaja tentang religious issue. Dia bukan isu keagamaan, tapi isu keberlangsungan hidup tentang manusia untuk mendapat al-adalah, keadilan, kebajikan yang terjaga dari sudut kehidupannya. Cuma kita sebagai orang Islam perlulah mengikuti prinsip dalam syariah. Tapi kalau kita nak terangkan perkara tersebut kepada non-Muslim supaya mereka lebih menghargai apa itu syariah, ia bergantung kepada cara kita menyampaikan dan cara kita mengedukasi mereka. Contohnya bila kita bercakap tentang hotel patuh syariah. Okey, kalau kita menyampaikannya dari sudut religious issue kepada orang non-Muslim, mereka secara automatik boleh menolak mentah-mentah macam tu je. Sebab mereka kata, oh, hotel patuh syariah ni hanya untuk orang Islam ataupun Muslim. So mereka pun rasa ada skeptical tentang non-Muslim ni tak boleh masuklah hotel ni, ataupun nanti bisnes kita lingkup lah kalau kita bekerjasama dengan hotel patuh syariah ni. Tapi sebenarnya bila kita cuba nak terangkan elok kepada non-Muslim apa itu konsep hotel patuh syariah ataupun Muslim friendly hospitality, Muslim friendly tourism, okay, kita bercakap tentang cleanliness, kebersihan. Bila mana kita berkata kita yakinkan kepada non-Muslim, even kita nak yakinkan kita punya saudara seagama atau Muslim, hotel patuh syariah ataupun hotel mesra Muslim, sebenarnya kita sangat menitik beratkan tentang kebersihan, cleanliness. So bila kita tengok cara pembersihan, bagaimana konsep yang sedia ada sekarang, mereka menyucikan, mereka membersihkan bilik, adakah cukup suci ataupun tidak? Bilik itu bersih kalau dari sudut mata kasar yang kita lihat. Tapi daripada konsep pembersihan bilik tersebut, adakah suci? So bila kita nak terangkan kepada non-Muslim tentang kesucian, kita bagi tahu bila kita dah bersihkan, so kita perlu masukkan elemen kesucian kat situ, bersihkan macam mana, berapa kali, hilangnya bau, hilangnya warna kat situ. Sebab kadang-kadang kalau kita pergi hotel ke mana-mana, nampak je masih ada lagi kadang-kadang kat lantai tu ada macam ada warna-warna sedikit, okay? Dekat tilam pun masih ada lagi warna, dekat toilet kadang-kadang kita tengok ada sikit bau ataupun sebagainya. Benda itu kita sangat menitik beratkan tentang kebersihan. So bila kita nak cerita tentang kepada syariah kepada non-Muslim, yang kita boleh ceritakan value-value tersebut, apa yang kita titik beratkan, dan secara tak langsung sebenarnya kita nak menjaga kebajikan manusia, even kebajikan non-Muslim. So bila mereka mendapat servis ataupun kualiti di hotel patuh syariah, sepatutnya mereka merasa lebih yakin tentang kebersihan dari sudut mungkin mereka ni sensitif dari sudut bakteria ataupun sebagainya, ataupun dari sudut kalau kita tengok ada najis ataupun sebagainya, kita menjaga kebajikan mereka. Dan bukan daripada sudut itu saja, kalau kita bercakap tentang al-adalah ataupun adil kepada semua pihak, kalau hotel ataupun hospitality yang patuh syariah, contohnya dari sudut payment, kita tak ada hidden charge yang dikenakan kepada mana-mana pihak. Contohnya payment yang dilakukan oleh mana-mana individu sebagai klien bayar kepada mana-mana hotel ataupun hospitality, kita tak kenakan hidden charge yang selain daripada kita punya advertisement ataupun offer kita. Bila kita buat advertisement, maksudnya kita offer kepada masyarakat, ini adalah harga yang kita iklankan, kita tawarkan, dan bila bayar tuan-puan dapat ini. Tak adalah nanti bila mereka pergi dekat
institusi tersebut, syarikat tersebut ataupun hotel tersebut tiba-tiba tuan ada charge ni, untuk angkat barang charge ni, untuk nak mendapatkan kunci ada charge ni, nanti pula waktu swipe ada charge debit card pula. So benda-benda tu kita cuba elakkan, dan sebenarnya konsep-konsep tersebutlah yang perlu kita pentingkan dan kita share value tersebut kepada masyarakat, even kepada non-Muslim. Berkenaan dengan vaksin tadi Haikal berkenaan dengan vaksin, sepatutnya soalan tersebut diutarakan kepada mereka yang expert dalam halal pharmaceutical. Tapi sebenarnya halal pun part of syariah juga. Okay, tapi saya cuba respon soalan Haikal tadi. Kita boleh berceritakan tentang halal vaksin ini dari sudut kita nak melihat dari sudut safety. Bila sebut halal vaksin bukan bermaksud kita nak katakan vaksin tersebut tak ada daripada elemen-elemen yang contohnya babi ataupun binatang-binatang yang diharamkan oleh orang beragama Islam untuk konsum. Okay. Sebenarnya walaupun dalam keadaan darurat, kita pun masih lagi ada kadar-kadar, ada percentage yang dibenarkan dalam keadaan-keadaan kritikal tertentu. Tapi itu mungkin isu yang agak panjang untuk dibahaskan lah. Saya rasa kalau untuk sesi 40 minit ni tak sempat tapi at least nampak framework ataupun gambaran, kita nak sentuh tentang safety kepada pengguna-pengguna. Itu pun safety pun ada termasuk dalam elemen ataupun kita punya indikator untuk menentukan vaksin tersebut halal. Alright, dan binatang-binatang yang digunakan itu tidak memudaratkan dan baik untuk jangka masa panjang seorang manusia sekiranya konsum vaksin tersebut, konsum tu untuk makan ke ataupun cucuk ke, macam itulah maksud saya, kan? So itu antara gambaran yang kita perlu ceritakan kepada masyarakat tentang kepentingan dan kelebihan syariah. Jangan cerita tentang bukan kita elak bercakap tentang isu keagamaan, tapi sebenarnya bila kita cerita tentang kehidupan yang baik dan menyentuh kebajikan orang ramai, itu adalah Islam yang sebenar. So itu adalah kesejahteraan, selamat kepada semua orang. Okay, so very sharp yang clear answer. Okay, so tadi Cik Nafia ada sentuh pasal hotel apa tu kan. Okay, so kalau kita tengok balik macam komuniti yang ada pada masa sekarang ni, macam kalau kita katakan benda yang berkaitan, kalau kita ikut dengan cara Islam, dengan cara syariah apa semua, benda semua very straightforward and very simple. Okay, tetapi kalau kata sebagai sampingan untuk daripada hotel-hotel ataupun mana-mana industri pelancongan, untuk menambah value dan juga nilai kepada diorang punya bisnes, diorang menerapkan konsep-konsep macam bar, macam buat parti apa semua tu. Itu macam mana pula kalau kata daripada segi kita yang nak mengamalkan bisnes yang patuh syariah ni? Maksud bebas daripada unsur-unsur yang hiburan melampau dan sebagainya ni. Okey, baik Haikal. Berkenaan isu tersebut, saya cuba nak bagi nampak ringan dan simple. Kita ambil benchmark yang dikeluarkan oleh Security Commission. Kalau untuk makluman audiens dan Haikal, kita boleh Google, kita tengok benchmark syariah compliance daripada Security Commission ataupun berdasarkan Malaysian Standard daripada Malaysian Standard 1900-2014, okay, ataupun daripada Malaysian Standard 2610 berkenaan dengan Muslim Friendly Hospitality. Sebenarnya kat situ kita dah letak beberapa kayu ukur ataupun benchmark macam mana nak nilaikan ataupun nak declare institusi tersebut patuh syariah ataupun tak. Even kita ada kadar-kadar yang boleh kita consider ataupun kita boleh terima walaupun ada beberapa persen untuk kategorikan sebagai Muslim Friendly Hospitality. Okay, sebab kita at least ada satu effort untuk nak membawa nilai patuh syariah ataupun nilai mesra Muslim
ke dalam mana-mana hospitality berbanding kita nampak ada unsur-unsur yang diharamkan kat situ ataupun kita panggil unsur-unsur syariah non-compliant kat situ, kita terus diam dan abaikan. So saya lebih bersifat bila kita nampak, kita cuba educate ataupun kita cuba terapkan secara slow-slow, perlahan-lahan nilai patuh syariah ataupun Muslim kat situ. Alright? Sebab ada yang kita cuba dapat input ataupun kata apa perbincangan daripada pengusaha-pengusaha hotel daripada Langkawi ataupun Melaka atau sebagainya. Bila sebut Langkawi salah satu pulau yang menjadi tarikan pelancong warga negara luar, pelancong asing, mereka masih lagi dengan budaya kata apa, biasa itu adalah amalan mereka, pergi mencari mana-mana hotel yang ada liquor, yang serve alkohol ataupun arak. Tapi pengusaha dekat dekat hotel ataupun tempat-tempat tersebut, mereka pun cuba untuk nak encourage Muslim punya klien datang ke tempat mereka. So sekarang ni bila mereka serve arak, secara tak langsung mereka pun nampak sebenarnya mereka telah menutup potensi market daripada orang Muslim. Sebab bila orang Muslim datang, kita tengok, oh ada arak kat sini, kita caw lah. Sebab mereka berpendapat tempat tersebut non halal dan ada unsur-unsur yang melampau kat situ. Baik. Kalau kita tengok dari sudut major business activity dia memang entertainment yang melampau, dari sudut hiburan dia tu ada unsur-unsur yang kita faham dia punya kadar pergaulan ataupun entertainment dia, dari sudut pengisian konten dia, hiburan dia, dan juga aktiviti dia ada gambling. Kadang-kadang tempat-tempat tersebut dia akan buat gambling sekali, and then ada serve alkohol. Kita boleh elakkan daripada tempat tersebut. Tapi kalaulah kita memang boleh tolak jauh lah dari tempat-tempat tersebut, memang itu adalah main dia dan dia langsung tak peduli tentang kebajikan orang Muslim yang lain, kita boleh ada pilihan, kita boleh pergi tempat lain. Tapi kalau contohnya tempat-tempat yang hotel yang dia tak secara majornya kepada syariah non-compliant activity, cuma mungkin dia hanya serve alkohol sahaja. Alright? Tapi itu pun dekat kitchen je. Right, dari sudut pengurusan atau sebagainya, dia masih lagi jaga kebajikan. Kita nampak dia ni kadang-kadang walaupun dia non-Muslim, kadang pengusaha tu non-Muslim, tapi dia sangat menitikkan tentang kebajikan klien. So tak ada hidden charge, dia sediakan surau, dia make sure yang kiblat di setiap bilik diukur secara accurate, tepat. Dia panggil mana-mana association, persatuan-persatuan yang boleh semak dari sudut kiblat, dari sudut barang-barang tersebut bukanlah barang-barang daripada non halal punya ingredient, contohnya sabun atau sebagainya. Dia sangat menitik beratkan yang tu, semua benda dia jaga. Tapi kitchen dia je, dia tak boleh lepas yang dia akan serve alkohol. So kat situ sebenarnya kalau based on kita punya standard ataupun kita punya provision yang sedia ada, sebenarnya kita boleh kita masih ada ruang daripada instead of kita tinggalkan terus, okay, kita masih ada ruang untuk educate hotel tersebut. Why not kita terapkan Muslim friendly hospitality, dia boleh teruskan serve alkohol tersebut dengan kadar-kadar yang tertentu, kita terletakkan kadar-kadar tertentu dan membuat pengasingan dari sudut tempat. Okey, ini adalah dapur untuk mereka yang nak serve alkohol ataupun liquor tadi. So barang-barang tersebut diasingkan dan mereka ada ruang khas kat sana. Dan untuk orang Muslim pula datang, mereka menggunakan cawan, pinggan dan tukang masak apa semua pun dengan orang-orang Muslim yang menjaga. Dan kita tengok kadar-kadar tersebut, maksudnya barang-barang tersebut barang yang halal, dari sumber yang halal dan juga tidak bercampur dengan tempat yang serve liquor tadi. So kat situ kita boleh juga memperkenalkan institusi tersebut sebagai Muslim friendly hospitality.
So beza syariah compliant beza, halal compliant beza, Muslim friendly beza. So dia membawa interpretation yang sesuai dengan keadaan hospital, keadaan institusi tersebut. Mesra ibadah lain. So itu yang perlu didefinisikan secara sangat halus lah. Ada yang cakap tu hospital patut syariah, ada cakap hospital mesra ibadah. So apa beza dia? So bergantung kepada cara pengurusan, penyediaan dari sudut kewangan dia macam mana, dari sudut ingredient dia macam mana, dari sudut kualiti dia macam mana. So benda-benda tu perlu diperhalusi lah. Tapi bagi saya bersifat dan lebih memilih instead of kita tinggalkan tempat-tempat ini daripada terus menghalang potensi market mereka yang beragama Islam. Why not cuba kita educate mereka dan cuba kita terapkan tanpa kita meringankan hukum-hukum syariah yang kita tahu. Okay, macam orang kata kenapa nak kenapa nak memudahkan keadaan? Kita tak memudahkan keadaan dan kita tidak meringankan hukum, tapi kita cuba install satu lagi mekanisme baru supaya kita masih lagi mengikut hukum-hukum syarak yang ditetapkan dan mereka masih lagi mengamalkan prinsip-prinsip mereka ataupun amalan mereka. Tapi tanpa menghalang daripada kita untuk mengamalkan ajaran Islam ataupun hukum syarak yang sebenar. So sebenarnya konsep itu yang perlu kita rancakkan dalam industri semasa untuk makluman mereka yang beragama Islam supaya nampak rupanya syariah ini bukanlah religious issue, tapi dia isu tentang menjaga kebajikan manusia yang sangat maksimum. Mungkin bila ada pengasingan tempat orang yang minum liquor atau dengan orang yang tak minum liquor ni, kita boleh jaga dari sudut kebajikan dan keselamatan mereka juga. So pun kita sangat pentingkan sebab bukan orang non-Muslim saja yang nak konsum liquor yang tak mau konsum liquor. Sebenarnya ada juga non-Muslim yang dia memang tak mau konsum liquor dan dia tak nak ada kaitan-kaitan dengan liquor. Ada juga agama-agama yang mempraktiskan perkara tersebut. So kita sebenarnya menjaga kebajikan mereka. Ada juga mereka yang non-Muslim tapi dia concern dari sudut contohnya BBQ punya tempat tu, dia tak nak campur dengan tempat-tempat yang BBQ tu ada liquor ataupun babi kat situ. Contoh dia akan buat pengasingan. Ini tempat BBQ untuk non-halal. Ini tempat BBQ untuk halal. Sebab ada mereka yang walaupun dia non-Muslim tapi tengok jom kita pilih yang BBQ punya, yang halal punya. Sebab dia pun nak guna BBQ untuk barang-barang yang baik dan kebersihan dia pun dia nak jaga. Okay, so dia pergi pilih yang tu. Terutamanya orang-orang yang kita panggil sebagai vegetarian. So kadang-kadang tempat-tempat yang BBQ yang ada daging ke apa yang serve babi ke, so kadang-kadang mereka pun agak sensitif. Ada juga kita bukan saja agama Islam, Kristian, Hindu ataupun sebagainya. Kita ada agama-agama yang banyak yang kecil-kecil atau sebagainya yang dia pun concern perkara-perkara tersebut. So sebenarnya kita syariah dia bukan isu agama tapi dia isu kemanusiaan, isu kehidupan. Dia bukan sahaja isu agama. Okay. Baik. Okay. So syariah ni adalah satu isu kemanusiaan, macam mana kita nak menyediakan satu keselesaan lah kepada orang ramai, macam tu lah kan cerita dia. So kita dah tengok tadi perbezaan macam mana antara bisnes yang didominasikan oleh non-Muslim dan juga Muslim, perbezaan itu. So sepanjang perjalanan atau orang journey Cik Nafis dalam bisnes ni, pernah tak menghadapi apa-apa cabaran dan juga macam mana penyelesaian untuk kita nak menerapkan ataupun nak lead kita punya bisnes ni berpandukan syariah? Okey, baik. Cabaran ni adalah cabaran dia paling kritikal dekat syariah ni adalah dari sudut
macam mana kita nak convince and educate orang. Sebab sedia maklum syariah ni kita bukanlah ada produk yang perlu keluarkan kos untuk beli stok. Okay. Kita lebih kepada advisory and consultation. Okay, so macam mana kita nak advise and consult. So sebenarnya kita tak perlu kritikal untuk keluarkan modal ataupun investment yang banyak sekiranya kita nak berada dalam liga syariah business syariah ni. Kita perlu ada skill untuk educate orang dan convince orang. Dan inilah part yang paling kritikal. Kalau kita nak convince atau educate non-Muslim, kritikal itu memang sepatutnya siapa yang nak masuk dalam syariah tu perlu sedia lebih awal. Tapi sebenarnya bukan sahaja kritikal itu pada nak educate non-Muslim, sebenarnya Muslim sendiri pun ada skeptikal bila kita sebut syariah compliant ataupun halal. Ya, betul. So antara respon daripada mereka adalah, kau ni jumut sangat, kita menutup ruang potensi untuk orang yang nak consume ataupun nak guna produk kita. Kita nak nak maksimumkan profit. Lepas tu kau ni pula buat satu SOP ataupun guideline yang menutupkan ruang profit tu lebih tinggi. So antara skeptikal lah daripada orang yang beragama Islam sendiri ataupun kawan-kawan ataupun sahabat kita sendiri. Jadi benda tu Haikal, dia ada dan sampai sekarang dia ada. Tapi yang seronoknya, seiring dengan perkara tersebut, kita merancakkan lagi untuk berkongsi dengan masyarakat value, dan kita cuba nak edukasi masyarakat tentang nilai syariah sebenar. Mereka masih ada tentangan, tapi kita dalam masa yang sama kita terus sebar-sebarkan. Sebab seperti yang saya maklumkan tadi, kita cuba nak membuat perbandingan. Bila masyarakat ni sebenarnya bila kita membuat satu idea ataupun satu inisiatif, itu biasa sekiranya kita ada tentangan dari sudut idea ataupun inisiatif atau plan kita. Tapi manusia ni bila dia nampak result, dia nampak keputusan dia nampak kesan dia nampak impact dia, barulah mereka akan mempercayai. So contoh bila kita bercakap tentang isu kewangan, bagaimana kita bagi mereka yang nak buat pembiayaan ataupun sebagainya, kita cuba nak jaga kebajikan mereka untuk elakkan ada riba. Kalau orang lain tengok dari sudut konvensional punya perbankan akan ada isu riba. So kita kat sini pentingkan tentang keadilan tadi, tentang kebajikan mereka dengan tiada unsur-unsur riba diterapkan. Kita menjaga harta mereka dengan mengharamkan gambling. Itu antara benda-benda yang ada dalam maqasid syariah untuk nak jaga harta mereka supaya dari sudut keberlangsungan hidup mereka dan tidak menyia-nyiakan harta yang mereka ada, dan supaya kesihatan akal mereka terjaga. Bagaimana kita dapat kurangkan kes-kes jenayah ataupun kes-kes kematian, kemurungan ataupun kes-kes kesihatan mental atau sebagainya dengan mengharamkan ataupun menutup ruang yang boleh merosakkan akal pemikiran mereka dengan menghalang mereka untuk minum arak. So bila masyarakat tengok perkara-perkara tersebut, mereka sebenarnya kalau mereka ni seorang yang berfikiran rasional, even kita tengok non-Muslim pun ramai sekarang dah ke arah berfikiran rasional dari sudut kenapa, dan mereka lebih cuba memahami berbanding protes. Mereka, kenapa Muslim mengharamkan arak? Dan kenapa mereka menyediakan konsep memperkenalkan konsep hospital patuh syariah ataupun halal restoran.
So mereka cuba nak teliti, itu kita seronok discuss dengan orang-orang rasional. Walaupun dia tu Muslim tapi dia tak rasional, kita rasa kita discuss dengan mereka itu adalah perkara yang sia-sia sebab mereka bukan cuba memahami tapi mereka lebih kepada protes. Okay? Jadi kita sebenarnya mencari mereka-mereka yang berfikiran rasional untuk tahu apa yang kita sedang perkenalkan ataupun perjuangkan. Kita sebenarnya nak menjaga kebajikan mereka. Kita nak menjaga kesihatan mereka. Kita nak jaga keselamatan mereka. Sebab itulah kita kenalkan perkara tersebut. Dan dari sudut tentangan, itu biasa Haikal. Kita saban hari kalau kita nak kata tiba-tiba ada yang nak buat contohnya memperkenalkan food panda ataupun grab food ataupun bungkus eat ataupun food pack ataupun sebagainya, yang kita panggil apa kan? Kita panggil ini sebagai servis apa Haikal? Gig ekonomi Runner ke apa? Delivery ni. Runner. Ni apa? Runner lah. Kalau Grab e-hailing kan kalau yang driving tu, kalau yang bawa motor ni. Yang bawa food ni Grab food lah. Kita panggil apa saya tak ingat. Dia panggil tak apa, kita definisikan. Runner lah macam tu lah. Runner lah kita panggil. Kita pun sebenarnya kita kata kenapa tak nak buat konsep runner patuh syariah? Kenapa nak buat konsep patuh syariah? Benda sedia ada sekarang pun dah okey dah apa semua kan. So benda ni kita kena terangkan. Bila orang tanya macam tu, kita terangkan. Tapi seronok bila kita ada passion dan kita clear stand kita. Kita cuba nak ceritakan orang. Macam kita ada masalah, tapi kita tak tahu masalah apa. Tiba-tiba datang seseorang, dia bagi kita sesuatu dengan cara untuk menyelesaikan masalah kita. Tu perkara yang paling best. So kita sebagai orang yang nak masuk dalam liga syariah ni atau perniagaan syariah ni, kita kena ada sifat passion macam tu. Bila orang tanya macam tu apa semua, kita cerita tentang value, nilai-nilai yang sebenarnya bagi benefit untuk mereka. Ada benda-benda baru yang kita boleh perkenalkan. Contohnya dalam runner patuh syariah tadi, bagaimana status mereka yang bekerja runner tapi dapat income daripada bawa arak. Contohnya ada orang suruh beli dekat kedai ni, beli 2-3 botol arak dan dia letak dalam dia. Lepas tu macam mana income tu boleh recognize sebagai income yang halal ataupun tidak. Alright, kita nak kena jaga kebajikan mereka tu. Sebab apa? Bila Islam dia bercakap tentang keberkatan, selama ni dia buat kerja siang malam bekerja apa semua, rupanya dia tak concern, dia tak pandang, dia tak particular dalam perkara tersebut. So dia akan tanya, income dia dapat banyak tapi kenapa hilang kat sini? Yang ni terbakar, yang tu hilang, yang ni tak dapat dikesan mana pergi dia apa semua. Kita bercakap tentang keberkatan dan benda ni tidak boleh dinilai secara scientifically. Okay, dia di bawah satu sistem kehidupan manusia. Bila kita tengok kan, ada sebab-sebab kenapa Allah larang, kenapa Allah haruskan. So benda tu sebenarnya di luar jangkaan kita. Ada benda yang kita boleh nampak, ada benda yang kita masih mencari sebab-sebab dia, tapi kita kena beriman dengan perintah-perintah tersebut. Jadi bila kita cakap tentang isu keberkatan, tu pun antara benda yang kita penting. Kita sangat titik beratkan dengan mereka macam mana. Dan boleh ke ada dalam satu beg tu dia bawa 2 makanan, contohnya untuk customer A dengan customer B. Customer A dia bawa arak, contohnya bukan arak pula, contohnya kari babi. Alright, yang ni pula dia ni bawa salad. Alright, okay. So sekarang ni contohnya ada potensi dari sudut kita panggil contamination lah, maksudnya ada kokok tumpah ke kari tu ke apa dekat orang-orang yang vegetarian. Mungkin vegetarian tu dia bukan orang Muslim ke apa, tapi kita menjaga sensitivity tersebut lah. Alright, so benda-benda tu sebenarnya kita perlu bercerita kepada masyarakat dengan lebih jelas untuk makluman diorang dan untuk pemahaman diorang. Yang masalahnya sekarang, kenapa orang nampak syariah ni very strict, adalah dari sudut mereka menyampaikan. Itu masalahnya. Kadang kita jumpa, bukan saya nak kata apa, ustaz-ustaz datang dan dia pakai serban, pakai kopiah apa semua, orang nampak cantik je pemakaian apa semua. Tapi bila dia educate masyarakat,
haram, salah ni, kau buat benda yang sia-sia, ni benda ni salah, kau ni kafir ni, kau masuk neraka apa semua benda ni kan. Dia lebih kepada bersifat judgement, dia bukan bersifat educate. Tapi kalau kita nak masuk dalam bidang ni, kita sepatutnya educate orang dulu. Okay, kita bagi tahu, bila dah educate, kita bawa kepada awareness pula. Kenapa ada benda-benda ni, kepentingan dia atau sebagainya, impact dan sebagainya. So bila ada orang kategori A tadi, kategori yang suka mencerca, mengherdik ataupun memarah, menghukum manusia, akhirnya orang akan nampak syariah halal ataupun Muslim friendly ni adalah salah satu perkara yang very strict dan tak ada consideration. Tapi sebenarnya kita sangat fleksibel, kita sangat menghargai setiap perkara dan setiap sesuatu benda. Tu benda yang perlu diperhalusi lah, kan? Okay? Ya. Okay, so jadi sebelum kita nak boleh educate kepada orang ramai tu, ada tak apa-apa kriteria ataupun reference untuk diri kita sendiri sebagai persediaan kita untuk educate? Sebab yalah, tak semua daripada kita ni yang datang daripada background pelajar syariah dan juga Islamik punya base. So macam mana kita at least nak dapatkan basic macam untuk nak terapkan dalam diri kita dulu sebelum kita nak exposekan benda tu pada orang ramai. Ada apa-apa nasihat yang Encik Nafis boleh bagi tak? Untuk perkara tersebut secara basicnya bila sebut syariah, cuba tengok kepada maqasid syariah. So bila kita tengok maqasid syariah tersebut, bila sesuatu perkara itu datang, kita tengok dia selari tak dengan maqasid syariah. So kat situ kita dah boleh tahu hukum dia macam mana, dia punya approachment dia macam mana, dia pengurusan dia macam mana. So apa-apa pun kita tengok daripada sudut maqasid syariah. So lepas tu barulah kita ada discussion yang lebih terperinci. Yang tu kena panggil ahli-ahlinya. Okay, maksudnya kena panggil penasihat syariah, kena panggil orang yang expert dalam bidang tersebut untuk mengkaji. Contohnya contoh yang mudah macam kan, kita nak buat apa service transportation lah. Okay. So service transportation. So sekarang ni nak tahu service transportation business kita ni halal atau patut syariah ataupun tak. Okay. So kita tengok dari sudut business activity kita, apa yang kita bawa. So kalau transportation tu kita bawa lembu, nak hantar lembu daripada kandang pergi dekat tempat yang nak buat restoran BBQ ke apa. So ada masalah tak? Kita tengok satu-satu. Transportation yang kita guna macam mana, pembiayaan kita nak beli transportation kita guna konvensional ke Islami, barang yang kita naikkan, kita guna melalui lori kita tu, barang tu ada tak hukum-hukum yang mengharamkan dia. Kalau lembu tak ada masalah lah kan. Kalau kita nak bawa kuda pun tak ada masalah. Tapi tiba-tiba kata guys tu transportation yang kita nak guna, kita buat pembiayaan, kita plan nak buat pembiayaan Islami apa semua, kita pun dah dapat lori apa semua, kita nak buat business transportation, tengok-tengok kita dapat projek joint venture dengan yang minta hantar arak daripada syarikat A ke syarikat B. So macam mana dia punya pengiraan dia ataupun, so bila kita tengok sini, kita jaga tak maqasid syariah ni. So bila kita tengok, tak boleh ni. So kita macam bersubahat sekali untuk merancangkan aktiviti perniagaan arak yang akhirnya akan bagi kemudaratan kepada masyarakat. So benda-benda macam tu kita kena tengok. Alright. So untuk secara asasnya apa-apa pun kita tengok maqasid syariah tu. Alright. Ada berapa maqasid syariah tu boleh buka, Google sekarang pun boleh tengok apa maqasid syariah, apa perincian dia. Itu pun dah bagi saya cukup untuk sebagai permulaan. Dan untuk secara lebih terperinci, tu kena ada dalam perbincangan yang khusus, conference yang khusus, ataupun pengajian yang lebih detail lah. Okay, baik. Okay, so
Rasanya kita dah di penghujung dekat kita punya hangouts. Jadi sebelum kita akhirkan kita punya hangouts pada hari ini, Cik Nafis ada apa-apa pesanan ataupun nasihat tak untuk kita punya audience? Sebenarnya bila bercakap tentang Syariah Business League, mudah ataupun susah, dia sebenarnya bergantung kepada individu. Ada individu tu dia nampak susah, ada nampak individu tu dia nampak senang. Senang ataupun susah dia bergantung kepada environment dia, surrounding dia dan experience dia. Lagi banyak experience dia lalui, lagi nampak mudah dia nampak. Ataupun lagi banyak experience dia lalui, lagi nampak susah dia nampak. So bergantung kepada individu tersebut. Ada yang nampak susah, ada yang nampak yang senang. Tapi bagi saya, sektor patuh syariah dia akan sentiasa berkembang dan syariah dia bukan sahaja syariah on product, tapi dia ada dari starting daripada R&D. Siapa yang cater pasaran untuk R&D syariah ataupun halal pun kita tak cukup lagi. Banyak lagi. Tak ada siapa yang expert. Bila R&D untuk product development, okay, syariah product development pun masih ramai lagi kelompongan dan kita tak ramai orang yang expert. Ada yang expert buat R&D je. Contohnya orang-orang yang dalam academician. Mereka buat research R&D, dah buat apa semua tapi mereka tak berkemahiran untuk buat product development, untuk membangunkan satu produk ataupun servis. Right? So perlukan orang-orang yang boleh membangunkan produk servis dan relate dengan syariah. Lepas tu pula ada dalam syariah advisory. Dia boleh advise dari sudut R&D, dia boleh advise dari sudut product development, dia boleh advise dari sudut keseluruhan manajemen pengurusan. Lepas tu ada juga yang cater market atau pasaran syariah training and development or consultation. Ini pun kena ada juga orang yang expert dalam deliver training, improvement ataupun development. Kena ada orang yang cater market tersebut. So far bagi saya masih baru dalam training and development, masih baru, dan juga masih baru juga dalam advisory. Dan saya pun masih bertatih mencari mereka-mereka yang expert. Kadang-kadang kita mencari, kadang-kadang kita menjadi. Sebab bila satu sektor yang baru, yang belum diterajui ataupun dipelopori oleh ramai orang, kadang-kadang kita yang kena keterhadapan. Contohnya Hospital Pakar An-Nur, hospital pertama patuh syariah, mereka ada syariah eksekutif, ada senior syariah eksekutif. Tapi mereka nak rujuk dekat mana? Sebab belum ada lagi dekat Malaysia hospital patuh syariah. Yang ada hospital mesra ibadah, itu banyak. Tapi hospital patuh syariah, dia jadi yang pertama. Bila jadi pertama, siapa yang jadi indikator rujukan mereka? So tak nak sambil mereka buat R&D, mereka juga adalah jadi leader dalam pasaran hospital patuh syariah. So nanti akan ada hospital UIA, contoh sekarang ni baru dapat hospital patuh syariah, baru je dapat. Dia menjadi rujukan, dia menjadikan hospital Pakar An-Nur jadi rujukan. Jadi satu hari nanti mungkin boleh katakan keseluruhan hospital kat Malaysia adalah hospital patuh syariah. So sinilah kita tengok kadang-kadang kita kehadapan, kadang-kadang kita. So bila membuat satu bisnes, ni antara kata apa prinsip perniagaan, dia tak ada kaitan dengan syariah atau sebagainya. Bila kita melakukan sesuatu ataupun kita merebut peluang sesuatu benda yang baru, yang sangat rare, dan benda ni dikira benda yang essential, satu hari nanti, setahun atau 2 tahun lagi orang akan ramai sedar atau sebagainya, di situ kita tak perlu cari orang, tapi orang yang akan cari kita. So syariah antara benda baru yang masih lagi belum ramai orang teroka, dan kita bukan nak menunggang agama, tapi kita cuba nak educate value ni kepada masyarakat, kerana bilanya ada masalah dalam masyarakat, jenayah, seksual, kriminal ke, masalah mental ke atau sebagainya, orang masing-masing mencari problem solution, nak cari dia punya penyelesaian masalah dia. Orang tertanya-tanya. Dan kita syariah pula membawa satu jawapan kepada masalah tersebut. Dan benda ni akan relevan bukan sahaja di Malaysia, tapi dia akan bersifat global. Bila kita semut Malaysia ni halal, kita nombor 1. Islamic finance, kita nombor 1, kita leading. Dan akhirnya akan menjadi rujukan nanti Dubai, Brunei, Singapura, Thailand, Kemboja, UK, US atau sebagainya yang dah nak menjaga klien-klien yang beragama Islam, mereka perlu merujuk kepada Malaysia. Dan Malaysia pula mereka kena rujuk siapa yang leading dalam sektor tersebut. Di bahagian R&D ke,
di bahagian produk ataupun service development ke, ataupun di bahagian advisory ke, ataupun di bahagian consulting ataupun advisory, bahagian training consulting ke. Dan empat-empat tadi pun dia perlu ada di sektor yang berbeza. Mungkin dia expert dalam advisory dalam hospitality, tapi untuk advisory dalam tourism orang lain pula yang expert. So dalam tourism pun kena ada R&D, kena ada product development, kena ada syariah consulting, untuk consultation, untuk training, untuk advisory, untuk F&B, halal makanan food pun kena ada orang yang macam tu juga yang kena buat R&D untuk halal, product development untuk halal macam mana. Dan mungkin lepas ni on IT tak ada lagi. So siapa yang expert dalam IT dan dia ada team ataupun basic knowledge dalam syariah, dia boleh teraju sektor IT patuh syariah. Macam mana kita jaga dari sudut data and privacy, itu pun antara benda-benda yang sangat penting. Macam mana dari sudut kadar, dari sudut hebahan pengiklanan, macam mana menggunakan unsur-unsur ataupun yang lain-lain ataupun sebagainya, setakat mana yang boleh diterima pakai. Itu benda-benda IT pun belum ada yang lead. So siapa yang expert dalam bidang tu untuk nak lead, dan bila dia jadi nombor satu dalam Malaysia secara tak langsung, dia juga berpotensi tinggi untuk menjadi nombor satu dalam dunia rujukan. Mereka boleh patentkan ke, kalau produk tersebut boleh peluang untuk patentkan, so orang akan refer. Macam mana vaksin kat tempat-tempat lain mereka patentkan dan kita terpaksa ambil vaksin mereka. Dan untuk nak menjaga satu perkara tersebut daripada berlakunya salah guna modul syariah IT atau sebagainya, orang lain diklaim di syariah IT tapi dia tak ada satu SOP yang jelas, kita nak jaga dari sudut kualiti tersebut, kita boleh patent kan, supaya kita tak disalahgunakan dan dimanipulasi oleh pihak-pihak lain. Sebab kita nak menjaga kualiti tersebut, kita boleh patent kan. So untuk IT dan untuk yang lain pun banyak lagi, dari sudut apa lagi, pengurusan ataupun ada tak, belum ada dengar lagi seminar ataupun motivasi yang patuh syariah dari sudut team development dia macam mana. Kita selama ni kita duk hire konsultan luar untuk deliver talk. Kita kadang-kadang dia punya konten tu melalut, konten dia orang tak ada SOP ataupun guideline yang clear, kadang-kadang buat lawak-lawak yang lebih bersifat kotor ataupun lucah ataupun sebagainya. Sekarang ni kita kena ada indikator tersebut, kita kena ada advisory yang untuk tengok konten mereka macam mana, dan kita pun lebih menjaga pribadi seseorang ataupun sebagainya. Sebab kadang-kadang sekarang ni siapa yang dulu pernah tak solat 5 waktu angkat tangan, padahal nama konsultan tu contoh Al-Abrar Consultant ke, nama cantik kan, Al-Aqsa Consultant ke apa, tapi konten dia macam tu. Siapa dulu pernah marah mak ayah dia angkat tangan. So konten-konten tersebut kita sebenarnya perlu perhalusi supaya kita tak mengaibkan orang. Kita membina orang tanpa mengaibkan orang. Tu pun belum ada lagi. Banyak lagi sebenarnya benda-benda yang belum ada orang terajui dan kita sama-sama tengah membina. Dan untuk dalam Syariah Business League, saya sangat-sangat mengalu-alukan kerjasama. Sekiranya mereka nak bekerjasama dalam bisnes tersebut, boleh bersama dengan MISA ataupun Malaysia Young Syariah Scholars Association. Kita sangat menghargai idea-idea dan kita sangat-sangat menyokong, support idea-idea mereka, dan kita boleh gunakan coverage kita, mileage kita untuk bantu dia develop sampai dia berjaya. As long as dia punya bisnes tu lebih kepada menjaga masyarakat dan juga dia sangat concern partikular dari sudut patuh syariah ataupun mesra Muslim. Okey, itu saja daripada saya. Saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan ataupun kesalahan dari sudut menyampaikan atau sebagainya. Saya sangat-sangat mengalu-alukan sekiranya ada cadangan, komen ataupun kritikan untuk penambahbaikan diri saya dan juga secara langsung kepada masyarakat juga sekiranya saya nak berkongsi nanti. Dan saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan dan saya mengucapkan terima kasih kepada anda yang bersama daripada sesi ini, daripada pagi tadi, dari pukul 11 sampai dah tengah hari, pada sejam kan, pagi sampai tengah hari. Dan juga terima kasih juga sekali lagi kepada EDC dan juga pengarah program saudara Haikal atas inisiatif tersebut.
Mungkin dalam ni kita nampak lebih formal, tapi kalau nak jumpa kat kedai makan atau sebagainya, kita boleh sembang sambil cicah roti canai. Haikal, saya pun banyak kali duduk makan Haikal dekat mana-mana restoran. Haikal boleh Roger. Saya sangat-sangat menghargai idea-idea orang muda. Sebab kita lah yang akan mengemudi generasi yang akan datang. Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okay, so terima kasih banyak kepada Cik Nafis kerana meluangkan masa bersama kita dalam session Hangout Syariah Business League Easy Game or Hard Game pada hari ini. Okay, so pada petang ni kita akan ada lagi satu session Hangout, iaitu Hangout yang kelima, Financial Management of Women Entrepreneurs. Okay, Systematic or Chaotic. Okay, daripada Andra Group of Companies dan founder Ice Cream Scoop. Okay, so jangan lupa untuk ambil peluang ini, join dan ambil ilmu dan juga perkongsian yang akan dikongsikan oleh speaker-speaker hebat kita. Dan di malam ni juga kita akan ada lagi satu sharing session, Hangout Senam, Belia Celik Saham yang akan disampaikan oleh Remizer Melaka Securities Sdn Bhd. Okay, so saya rasa itu juga daripada saya untuk session kali ini. Okay, so sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.